Kembali kita bersama. Ya, Horace Zazmi Zain. Dia kalau pencen tu rambut dia mula panjang sampai ke bahu. Apa pun terima kasih kepada Zazmi. Ya, tapi memang saya suka Haljit kata malam-malam dah keluar. Tapi dia masih malam, dia balik malam. Tapi kehidupannya tetap cerah ya. Kehidupannya tetap cerah. Begitulah positifnya. Ya, dan saya suka juga antara kata-kata diungkapkan seketika tadi Puan Eliza juga Datuk. Bagaimana sebenarnya mereka yang berjaya ini mempunyai satu tanggungjawab dan mereka tahu sebenarnya apakah tugasan mereka sebagai penyampai. Ya, tugasnya sebenarnya kalau dia akan indah kalau kita suka. Ya. Atau dalam bahasa Inggeris panggil dia passion. Sesuatu yang kita laksanakan tu memang kita gemar laksanakan. Mana balik pagi, keluar pagi, balik malam, keluar malam tidak menjadi soal. Betul. Kerana itulah sebab zaman tamu kita yang ada di studio pagi ini akan ada kaitan dengan perkataan itu. Ya. Betul. Waktu kerja, waktu cuti sama saja. Ya. Hujung minggu pun datang kerja ke. Tak ada cuti, tak ada ujung minggu. Tidak berkira jam. Datuk Absar Hassan. Okey, bersama kita hari di studio untuk ialah berkongsi berkenaan dengan kejayaan Kak Cha sendiri, bagaimana sebagai seorang penulis lirik yang orang kata kadang-kadang anak muda sekarang ni tak kenal pun raut maja tapi tahu hasilnya tu, lagunya tu apabila didendangkan kan. Bagaimana kehidupan Kak Cha sekarang, apa yang terkini kalau Kak Cha boleh kongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia? Okey. Terkini saya macam Datuk Tamimi katalah, bidang penyiaran, bidang penerbitan ni satu bidang yang kita tak boleh pisahkan. Walaupun usia telah semakin senja, tapi kita tetap, saya masih menulis, masih mengendalikan syarikat penerbitan. Okey, baik. Perjalanan Hafsah Hassan, Datuk Hassan dalam bidang penyiaran dan juga penulisan lirik, ia seiring dengan apa yang dilaksanakan sepanjang zaman beliau, melahirkan lirik-lirik untuk penyanyi besar, tokoh-tokoh penyanyi yang besar, Sudirman paling akrab dengan Datuk Absah. Dan sekarang ini ada satu tugas besar yang akan dipikul oleh Datuk Absah ataupun Kak Cha yang kami panggil selalu. Jadi tugas besar macam mana Kak Cha? Tugas nak kata besar tu taklah besar. Tugas again started dengan passion. Saya selepas dulu Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong memutuskan pembentukan kerajaan perpaduan. Saya sebagai orang lama, sebagai rakyat yang cintakan negara ini, merasakan cukup-cukuplah politik di Malaysia. Jadi saya bersemangat melahirkan satu lirik, sebuah lirik yang mengharapkan perpaduan, mengharapkan kembalilah kita semua bersatu, whatever pendirian politik kita, bangsa, agama, kaum, whatever, demi cintai Malaysia. Jadi itulah tugas saya yang telah saya lakukan, dan alhamdulillah bila saya membawa cadangan dan idea saya ini kepada Datuk Muzani, disambut dengan baik. Akan kolaborasi juga? Ya, alhamdulillah. Jadi ini akan menjadi lagu patriotik terbaru. saya harap Boleh jadi untuk tahun ini. Saya harap begitulah. Saya tidak akan menjadi masalah pada Datuk Absah kerana apa yang disebutkan tadi, ianya sudah bermula dari dalam. Apabila rangsangan dari luar untuk mencetuskan ide melahirkan karya itu, dia tidak menjadi paksaan. Ya, memang bukan paksaan. Memang kata orang ini antara yang saya lahirkan betul-betul dari hati nurani, dari perasaan yang dengan penuh harapan demi negara yang kita sayangi. Ya, oleh kerana Datuk Muzani tak mau masuk studio. Jadi kita menyatakan kolaborasi di antara Datuk Absah Hassan dengan Datuk Muzani untuk melahirkan lagu baru ini. Saya rasakan ianya akan lebih indah lagi rasakan ianya. Betul. Dan difahamkan lagu ini bertajuk Malaysia Jago dan Cintai Malaysia. Ya, dua buah lagu. Dua buah lagu yang dicipta oleh Datuk Absah sendiri. Ialah bila kita bercipta lagu-lagu yang mempunyai tema ni kan, selalunya kalau macam Datuk Absah sendiri mencipta lagu genre pop rock ke balada, tak apa, dia tema dia bebas. Maksudnya kalau cerita berkenaan dengan cinta, barangkali dia tidak mungkin menyentuh sebarang sensitiviti yang boleh mengganggu gugat
ketenteraman, perkauman dan sebagainya. Tapi bila kita bercerita berkenaan dengan lagu-lagu seperti ini, dia ada unsur-unsur patriotisme. Jadi perkataan yang ingin dikeluarkan, yang dizahirkan menerusi lirik di lagu ini pastilah sesuatu yang benar-benar mencerminkan keadaan yang terkini dan sekarang. Benar. Saya hanya menulis lirik, yang mencipta lagunya ialah yang berbagi Datuk Muzani. Sebenarnya dalam kira-kira seawal bulan 12 tahun lalu, macam saya katakan tadi, saya tergerak melahirkan lirik dan lahirlah lirik Cintai Malaysia. Dalam pada saya memberi Datuk Muzani melakukan proses pembikinan dan hantar balik kepada saya, kita hantar balik begitulah. Ada yang kena, ada yang tak kena, ada yang perlu dibetulkan mengikut nota lagu dan sebagainya. Datuk Muzani usul post kepada saya sebuah melodi baru. Kan saya dah confuse. Datuk ni nak saya buat lirik ni pada melodi baru ke? Tapi yang ni dah siap. Maka terus saya sampai cakap, Datuk, saya dah confuse ni. Ini boleh di mana pula? Jadi Datuk kata, ni melodi baru. Saya jadi untuk melodi baru ni pula, fokus saya ialah kepada generasi baru. Sebab saya rasa zaman saya ni hanya menanti waktu. Zaman-zaman kebanyakan ahli politik kita pun hanya menanti waktu. This is reality, we have to face it. So kita mengharapkan generasi baru. Jadi saya lahirkan Malaysia Teguh kerana saya rasa kita perlukan generasi baru berpendirian, berfikiran berbeza dengan generasi kita. Demi masa depan Malaysia yang cemerlang. Jadi maka itu saya lahirkan Malaysia Teguh. Garapan melodi. Sabar, Datuk. Memang selalu gitu. Memang kita berebut. Dari dulu-dulu lagi kan? Sama, masih kekal macam caranya. Kak Cha, sebab kalau kita sebut Sudirman, Anita Sarawak, DKD, Sharifah Aini, waktu-waktu dulu memang tak akan lari nama Kak Cha. Sewaktu bersama dengan artis-artis yang dulu, kalau dibandingkan dengan artis-artis sekarang. Jangan banding, dosa tau. Okey. Perbandingan untuk ilmu lah. Dibanding apa yang kita nak kata. Ya, dibandingkan dengan artis-artis sekarang. Apakah Kak Cha sendiri ada rasa besar perbezaannya? Saya nak kata beza tak beza tu tak berani juga sebab mungkin saya kurang bercampur dengan generasi baru ni. Mungkin sikap penyanyi sekarang tak macam zaman kita. Kita mudah mesra, kita menghargai, kita bertanya. Sekarang ni mungkin dan yalah, mereka mungkin menghargai, mungkin persepsi berbeza. Cara mereka dan kebanyakan artis baru pun sekarang diorang lebih kreatif. Diorang cipta lagu, diorang lirik pun diorang buat. Dan semua dia. Jadi memang peluang-peluang orang lain tu mungkin kurang. Tapi itu baguslah dari satu segi kita menggalakkan diorang untuk terus berkembang seluas mungkin. Tapi dari satu aspek lain pula, nobody can handle everything. Kan kita tak boleh menguasai segalanya. Ada orang diberi Tuhan keistimewaan ini, keistimewaan ini, keistimewaan ini. Jadi saya rasa kita patut mengambil sikap terbuka, memberi ruang ini kepada orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Jadi bermakna gandingan antara Kak Cha dengan Datuk Muzani kali ini memang chemistry-nya sudah Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya admire Datuk Muzani dengan kehebatan dia. Dan saya cuma orang kata cuba-cuba nasib je lah. Saya kata, Datuk nak tak kalau kita buat satu lagu untuk negara? Oh, good idea, dia kata. So saya kemukakan lirik dulu. Itu yang hasilnya Cintai Malaysia. Kemudian Datuk hantar melodi pula, membuat saya pecah kepala untuk melahirkan lirik. Lebih mudah saya lahirkan lirik dulu. Lebih mudah untuk Datuk melahirkan melodi dulu. Jadi kita orang kata kita dua-dua boleh berkolaborasi mudahlah. Cuma bagi saya lebih mudah berbanding dengan tugas Datuk sebab Datuk terpaksa mencari penyanyi yang hebat, mengumpulkan pemuzik yang hebat. Jadi lagu ini pula kami berdua berharap akan menjadi macam anthem madani lah, bukan sebagai lagu patriotik yang nyanyi sebagai feelers kepada program, tapi kita harap lagu ini boleh berdiri, kalau tidak sehebat negaraku pun mungkin boleh menjadi sebagus itu kalau dinyanyikan terus-menerus. Sebab lagu patriotik selalu mereka fahami lagu patriotik berbentuk march dan sebagainya. Lagu seperti itu nak dijiwai susah. Betul. Jadi kalau macam contoh lagu-lagu ciptaan Ismail Marzuki dalam zaman pra kemerdekaan Indonesia dulu melahirkan lagu-lagu yang bersifat
dari dalam lagunya seperti lagu Datuk Mazruni yang 2 tahun lepas. Saya pribadi memang gitu. Kali ini tak tahu lagi mana. Tapi lagu-lagu seperti ini perlu dimainkan setiap masa kan, Betul. supaya ia tertanam dalam jiwa masyarakat sekarang. Masyarakat Generasi muda penonton. sekarang. Tak, lagu ni memang gitu. Macam mana tak sedap pun. Ya. Kalau hari-hari kita Dengar, jadi lama-lama suka, kan? kita pun humming terus dalam diri kita. Saya bagi contoh yang jelas. Masa saya buat Setia, saya buat lirik dulu. Saya tak pernah dengar lagu tu. Dan Datuk Ahmad Dasila buat melodi. Pertama kali saya dengar, Allah, lagu apa ni Datuk Dasila buat, slownya. Tapi kena hari-hari dengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lagu itu walaupun dikatakan lambat, tetapi dapat kita rasakan. Betul. Kalau rentaknya cek. Okey, Datuk. Saya rasa saya kena berceritakan Datuk. Dah bagi tahu. Kita boleh-bolehnya nak banyak masa